Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan perbahasan kita membahaskan mukhtasar ringkasan Al-Bidayah wan Nihayah Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah yang diringkaskan oleh Syekh Dr. Ahmad Al-Khani. Baik, jadi kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan khalqil malaikati wa sifatihim alaihimus salam. Penciptaan malaikat, sifat-sifat mereka. Baik, jadi kita dah sebut sebelum ini sifat-sifat malaikat, contoh ibadat mereka, dan kita nak sentuh pada pagi ini iaitulah hubungan kait antara malaikat dan juga anak Adam. Dan kita dah sentuh sedikit dengan ringkas pada perbahasan yang lalu, pada kelas yang lalu berkenaan dengan hubung kait ataupun hubungan antara manusia dengan juga malaikat. Ini lebih ditekankan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Berbanding hubungan kita dengan jin, yang ada persamaan dan ada kita kata perkongsian dari sudut sifat malaikat dengan jin, dari sudut kebersamaan mereka itu sentiasa ada dan ada di sekeliling kita, bersama kita. Cuma kita dah bagi tahu, kita dah tegaskan hubungan malaikat dengan anak Adam ini lebih signifikan. Baik, jadi kita nak tengok yang pertama sekali hubungan malaikat dengan orang-orang beriman. Kita dah sebut tugas para malaikat sebelum ini. Antaranya kalau kita ingat balik bagaimana kita dah sebut mereka ada yang mencatat amalan kita, ada yang membangkitkan niat ataupun menggerakkan niat dan tujuan yang baik pada hati kita, iaitu tahrik bawa'ifil khair ataupun tahrik bawa'ifil syar. Sama ada dia menggerakkan lintasan-lintasan hati yang baik untuk mengerjakan kebaikan, ataupun lintasan-lintasan hati yang jahat untuk mengerjakan kejahatan dan melakukan keburukan. Baik, jadi kita nak lihat hubungan malaikat dengan al-mu'minun, orang-orang beriman. Baik, jika kalau kita teliti, yang pertama sekali, bagaimana malaikat ini hubung kaitnya dengan manusia ini telah berlaku sejak daripada penciptaan Adam. Penciptaan Adam dan juga penciptaan anak Adam. Nanti kita akan sentuh tentang selepas ini kita akan sentuh, insya-Allah mungkin tahun depan, mungkin kelas tahun depan, kerana insya-Allah kelas hari ini adalah kelas yang terakhir untuk tahun ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita. Kita bertemu pada tahun depan. Baik. Kita nak sentuh tentang bagaimana malaikat ini hubung kait dia dengan kita, dari sudut setelah kalau kita tengok penciptaan Adam, kita akan bincang nanti penciptaan Adam kemudian. Tetapi setelah diciptakan Adam, maka anak keturunan Adam pun berkembang biak
Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada setiap um, anak Adam itu didatangi oleh malaikat ketika mereka di dalam rahim, ketika mereka masih lagi dalam keadaan nutfah, masih lagi dibentuk, masih dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rahim ibunya, maka malaikat datang turun dan menulis rezekinya, menulis ajalnya, menulis nasibnya. Dan itu ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu antara contoh kita kata yang paling signifikan yang boleh membuktikan hubungan kita dengan malaikat. Maksudnya malaikat sebelum kita keluar daripada perut ibu kita sekalipun, mereka sudah ada kita kata ada peranan mereka dengan kita. Itu antara contohnya. Kemudian setelah kita keluar, maka mereka juga ada peranan yang penting juga, itulah menjaga kita dan mencatat amalan kita. Baik. Kemudian kita nak lihat dari sudut lebih spesifik, iaitulah hubungan mereka dengan orang-orang beriman. Kalau tadi hubungan mereka secara umum dengan anak Adam, maksudnya dengan seluruh anak Adam, tak kira sama ada mukmin atau kafir, ada hubung kait. Itulah apa malaikat ditugaskan untuk menulis. Adanya malaikat yang ditugaskan untuk menulis nasib anak Adam itu sejak daripada perut di dalam perut ibunya lagi, apa dia di dalam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an di dalam Sahih Muslim. Baik, kemudian kita nak tengok hubung kait dengan orang-orang beriman. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril. Inna Allah qad ahabba fulanan fa'ahibbuhu, fayuhibbuhu Jibril. ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض." Maksudnya, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila menyintai seseorang hamba, maka Allah akan menyeru kepada Jibril. Kemudian Allah menyampaikan kecintaannya kepada Jibril. Kemudian Jibril akan menyeru, Inna Allah qad ahabba fulanan fa'ahibbuh. Fayuhibbuhu Jibril. Kemudian Jibril akan menyeru. Pada mulanya Allah menyeru kepada Jibril. Sesungguhnya Allah telah menyintai fulan. Tak kiralah nama siapa. Fulan. Yang Allah cintai. Muhammad ke, Ahmad ke, Fatimah ke, Aisyah ke, siapa saja yang dia cintai. Allah akan declare, Allah akan isytiharkan kecintaannya kepada Jibril. Inna Allah qad ahabba fulanan fa'ahibbuh. Maka cintailah. So Allah perintahkan Jibril supaya menyintai orang yang dicintai oleh Allah. Fayuhibbuhu Jibril. Maka orang yang diseru tadi, namanya yang diseru tadi, fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril pun menyintai orang tersebut. Jadi maksudnya apa? Maksudnya orang yang dicintai oleh Allah, maka dia dicintai oleh malaikat. Sebab apa? Sebab perintah Allah kepada malaikat supaya menyintai orang yang menyintai malaikat. Orang yang menyintai hamba hamba yang telah ditetapkan dan dituliskan bahawasanya ianya adalah dicintai oleh Allah. Maksudnya Allah Ta'ala perintahkan Jibril supaya fa'hibbuh. Fa'hibbuh maksudnya cintailah dia. Cintailah orang yang aku cintai. Maksudnya malaikat akan menyintai orang yang dicintai oleh Allah. Itu adalah hubung kait yang paling rapat. So kita kata, siapa sahaja yang dicintai oleh Allah, maka malaikat pun akan cintai dia. Sebab apa? Sebab ini kita kata hubung kait yang paling rapat antara kecintaan Allah dan kecintaan malaikat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan kepada malaikat, Inna Allah qad ahabba fulanan fa'ahibbuh. So Allah perintahkan kepada malaikat supaya cintai dia. So perintah Allah.
Macam mana kita tahu malaikat tak pernah, maksudnya kecintaan malaikat tu takkan terpisah dengan kecintaan Allah? Macam mana kita boleh tahu? Kita dah bincang sebelum ni, bila Allah perintahkan kepada malaikat dengan satu perintah, la ya'suna ma amara Allah. Malaikat itu dalam Al-Quran Allah kata apa? La ya'suna ma amara Allahu bih. Dia tidak bermaksiat kepada apa yang Allah perintahkan. Nampak? Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala kata dekat Jibril, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah ni, Inna Allah qad ahabba fulanan fa ahibbuh fa yuhibbuhu Jibril. Maka Jibril pun menyintai fulan tersebut, orang tersebut, individu tersebut. Thumma yunadi Jibril fis sama'. Kemudian Jibril alaihi salam, malaikat Jibril. Maksudnya perintah kecintaan ini dibagi tahu kepada Jibril dulu. Kemudian Jibril akan menyeru kepada penduduk langit. So penduduk langit ni ada berapa lapisan langit? Kita dah bincang sebelum ni. Ada 7 petala langit. So setiap lapisan langit itu ada penyeru yang akan menyeru dengan seruan yang sama. Inna Allah qad ahabba fulanan fa'ahibbuh. Fa'ahibbuh. Dengan lafaz, dengan khitab jamak. Fa'ahibbuh. Yang first tadi fa'ahibbuh, khitab kepada Jibril. Yang kedua, kepada penduduk langit, maksudnya ada 7 petala langit. Maka malaikat Jibril telah memerintahkan kepada seluruh penduduk langit supaya apa? Supaya menyintai fulan. Inna Allah qad ahabba fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah telah menyintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama'. Maka apa yang berlaku? Maka penduduk langit pun menyintainya. Subhanallah. Wa yudha'u lahul qabul fil ard. Maka diletakkan penerimaan terhadap individu tersebut di muka bumi. Maksudnya daripada kecintaan yang telah Allah isytiharkan, yang Allah declare pada Jibril, kemudian pada seluruh penduduk langit di kalangan malaikat, merujuk di sini penduduk langit di kalangan malaikat, maka apa? Maka sebab itulah penerimaan itu telah berlaku di muka bumi. Kerana apa? Kerana malaikat dan penduduk langit, iaitu di kalangan malaikat, telah menyintai fulan. Jadi ini antara hadis yang sangat-sangat kita kata ajib, sangat-sangat menarik, sangat-sangat mengagumkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menunjukkan hubung kait yang sangat jelas, iaitulah kecintaan malaikat kepada orang-orang beriman. Secara umumnya, sesiapa sahaja yang Allah cintai, maka malaikat juga akan cintai. Jadi ini adalah sangat penting. Baik, yang berikutnya hubung kait antara malaikat dengan orang-orang beriman, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, dari sudut apa? Dari sudut tasdidul mu'min. Tasdidul mu'minin. Yang akan menetapkan, yang akan meluruskan perkataan orang-orang beriman, yang akan membantu memberi ilham kepada orang-orang beriman, yang akan membantu meluruskan perkataan, perbuatan dan amalan, tingkah laku orang-orang beriman, yang turun membantu, disebut sebagai tasdid, yang membantu untuk meluruskan, yang membantu untuk membenarkan, mengukuhkan orang-orang beriman, iaitulah malaikat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi dalam jami'nya, Ibnu Majah dalam sunannya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala al-qada'a wa wukila ila nafsihi. Wa man ajbara 'alaihi yanzilullahu 'alaihi malakan fayusaddiduh." Siapa yang memohon akan al-qada', iaitulah apa? Ketetapan, iaitulah penghukuman. Itulah apa dia, untuk apa? Kita kata apa? Dia akan apa dia, barang siapa yang memohon al-qada', iaitulah merujuk kepada al-qada' dekat sini, kita kena tengok apa penjelasan ulama. Wa man sa'al al-qada',
Baik. Baik, dalam Jami' At-Tirmidzi baik, hadis ni kalau kita tengok dari sudut sanad tidak sahih. Tapi maknanya kita tengoklah dari sudut apa? Ya, barang siapa yang memohon apa dia jawatan qadi lah, al-qada maksudnya barang siapa yang meminta untuk menjatuhkan hukuman, al-qada. Ini qadi. Sebab Imam At-Tirmidzi letakkan bab hadis ini dalam abwabul ahkam. Abwabul ahkam ma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qadi. Barang siapa yang minta untuk menjatuhkan hukuman, qada, wukila ila nafsihi, maka dia akan dibiarkan kepada dirinya. So Allah Ta'ala akan biarkan dirinya. Wa man ujbira alaihi yunzilu Allahu alaihi malakan fayusaddiduh. Barang siapa yang dipaksa ataupun terpaksa, barang siapa yang maksudnya dia tak mau jawatan qadi, kan? Yunzilu Allahu alaihi malakan fayusaddiduh, maka Allah akan menurunkan kepadanya malaikat yang akan meluruskannya, yang akan membantunya. So hadis ni kalau kita tengok diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibn Majah dan juga Imam Ahmad, tetapi kesemua sanadnya adalah dhaif. Kesemua sanadnya adalah dhaif. Tetapi maknanya kalau kita lihat diterima oleh sebahagian ulama, dari sudut maknanya sahih. Sebab apa? Sebab di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu orang-orang yang tidak meminta jawatan. So kat situ penting kita kena faham. Di dalam hadis-hadis yang lain, contohnya dalam hadis Samurah Abdurrahman ibnu Samurah ataupun Abdurrahman atau Samurah ibnu Jundub ataupun dalam hadis yang sahih, kita nak tengok syahid yang sahih. Apa dia? La tas'alil imarah. Dalam hadis Samurah, Abdurrahman bin Samurah tak salah, la tas'alil al-imarah. Baik, kita tengok hadis tu dalam ya, Abdurrahman bin Samurah dalam Sahih Al-Bukhari. Okay, ini syahid dia. Ini dia punya, kenapa kita kata hadis apa dia? Man sa'ala al-qada wukila ila nafsihi wa man ujbira alaihi yunzilullahu alaihi al-malak fayusaddiduhu. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Ibn Majah, kesemua sanadnya dhaif, lemah. Baik, macam mana kita tahu maknanya sahih? So kita kena refer pada hadis yang sahih. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari, iaitulah apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman Ibn Samurah. Katanya Nabi SAW bersabda, Ya Abdurrahman ibn Samurah, Ya Abdurrahman ibn Samurah, La tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman ibn Samurah, La tas'alil imarah. Jangan kamu minta kepimpinan. So imarah di sini sama dengan qada tadi. Yakni jawatan qadi. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Ini point dia. Kerana sesungguhnya apabila engkau diberikan kepimpinan, diberikan jawatan an mas'alatin, yang disebabkan oleh engkau meminta jawatan tersebut, wukilta ilaiha, wukila ila nafsihi, sama macam hadis tadi. Engkau akan dibiarkan kepadanya. Engkau akan dibiarkan, nasib engkau akan dibiarkan kepada diri engkau sendiri. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Apabila engkau diberikan jawatan tersebut tanpa meminta-minta, maksudnya orang lantik engkau tak minta, engkau
Kalau boleh kau nak larikan diri tetapi orang bagi. Ataupun orang lain yang propose. Orang lain yang melobi. Engkau bukan lobi. Engkau tak lobi diri kau sendiri. Tapi orang lain yang apa kita kata apa? Yang propose apa? Jawatan tersebut. Sebabkan kau layak. U'in ta'alaiha. Maka engkau akan dibantu. Akan dibantu atas kepimpinan kau. Ha? Itu point dia dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada Abdul Rahman ibn Samurah. Sebab itu kenapa kita kata hadis dalam riwayat Imam Tirmizi dengan Ibnu Majah, man sa'ala al-qada'a wukila ila nafsihi wa man ujbira alaihi yanzilullahu alaihi tabaraka wa ta'ala malakan fayusaddiduhu. Hadis itu sanadnya dhaif dalam Jami' At-Tirmizi dhaif, dalam Ibnu Majah pun dhaif, dalam Musnad Ahmad pun dhaif dari sudut sanad. Tetapi maknanya sahih sebab apa? Bertepatan dengan makna yang terkandung di dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis Abdul Rahman ibn Samurah. Sebab dia punya, kalau kita tengok dia punya pattern hadis tu sama. Makna pun lebih kurang sama. Cuma dalam makna dalam riwayat At-Tirmizi tu dia menjelaskan macam mana bentuk Allah Taala bantu dia, iaitu apa? Dengan Allah turunkan malaikat. Yunzilullahu alaihi malakan fayusaddiduh. Allah akan turunkan malaikat yang akan memberikan bantuan dari sudut apa? Dari sudut akan memberikan ketepatan dia dalam pengamalan dia, dalam praktik pengamalan, dalam hukum yang ditetapkan. Sebab itu tasdid maksudnya apa? Perintah supaya kita mengikut ketepatan di dalam setiap tindakan kita. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang tepat, sadid, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. So malaikat akan turun untuk memberi ketepatan. Kepada siapa? Kepada orang yang tidak meminta-minta jawatan tetapi dia dipaksa ataupun terpaksa mengambil jawatan. Dipaksa maksudnya bukan kita kata bukan datang daripada ketamakan, yang daripada dirinya, daripada hawa nafsu, tetapi datang disebabkan amanah dan tanggungjawab kerana orang lain propose dia, kerana dia memang layak, maka itu yang akan dibantu. Sebab itu kita pun macam mana kalau dalam orang yang bekerja dalam sektor kerajaan dan sebagainya, dalam jawatan berkait dengan kita kata berkait dengan hukum, hakam, qadi, mufti ataupun pejabat agama dan sebagainya, maka dia kena bertakwa kepada Allah, maka dia kena berhati-hati. Maka kalau kita kata, kalau maksudnya dia janganlah terlampau, kalau kata nak naik jawatan apa semua, dia terlampau mengharapkan sangat. Tetapi kalau ada orang propose, lain cerita lah, memang dia layak dan sebagainya, tak jadi isu. Tetapi kalau maksudnya daripada awal lagi, maksudnya dia menunjukkan rasa seakan-akan dia tamakkan pada jawatan tersebut, maka dia tak akan dibantu. Yang ini paling bahaya. Sebab tu kenapa Nabi SAW bagi tahu dekat Abdul Rahman ibn Samurah, jangan minta jawatan, la tas'alil imarah. Kerana kalau kamu minta jawatan, kamu minta naik jawatan ke naik pangkat ke apa, maksudnya kalau datang bukan daripada tanggungjawab amanah, maka kamu tak akan dibantu. Macam mana pula kalau kita nak naik jawab macam orang yang bekerja kita kata kerajaan dan sebagainya, mereka nak kena isi borang, kemudian mereka nak naik pangkat dan sebagainya, kena naik gaji apa semua. Baik, kita kena ingat, jangan jadikan kenaikan gaji itu adalah first kita kata niat yang paling mendasar, tetapi jadikan bagaimana kita punya passion untuk bekerja tu atau untuk berkhidmat, untuk kita kata melaksanakan tanggungjawab, itu yang first. Melaksanakan tanggungjawab. Sebab itu kalau kita tengok balik, jawatan-jawatan yang diberikan itu adalah amanah, bukannya adalah satu ghanimah. Itu yang kita kena perbetulkan. Tapi kalau kita tengok balik dalam politik, jawatan itu dianggap sebagai ghanimah kan, sebab seorang berebut-rebut nak jawatan. Sebab itu kalau dalam konteks kita hari ini, maka kita kena ingat bahawasanya orang yang minta jawatan ini, maka dia tidak akan dibantu.
dia tidak akan dibantu. Sebab apa? Nabi SAW dah bagi tahu di dalam hadis. Kalau dia perlu juga minta, maka dia kena bermuhasabah. Jangan jadikan kita kata apa? Anggap maksudnya bila dia nak minta naik pangkat dan sebagainya, anggaplah itu sebagai satu motivasi untuk dia terus berkhidmat dengan lebih baik. Jangan jadikan niat dia untuk apa? Untuk semata-mata dunia. Sebab itu kalau dengan niat dia yang kita kata apa? Dia minta meminta di situ, sebab itu ulama ada bahas juga berkenaan dengan hadis tersebut. Hadis tersebut maksudnya kalau dia layak, kalau seseorang yang misalnya dia ada kelayakan, maksudnya kalau dia tak minta jawatan tu, maka orang lain akan dapat, maka itu akan menjadi masalah lain pula. Tetapi jangan jadikan sebagai satu tujuan utama dia dengan jawatan tersebut untuk dia bermegah-megah dan sebagainya. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik. Jadi itu antara bentuk bantuan ataupun bentuk kita kata apa, bentuk contoh hubung kait antara malaikat dengan manusia, dengan orang beriman. Orang beriman yang tidak meminta jawatan, maka ini adalah antara yang Allah akan turunkan malaikat yang akan bersama dengannya, maka yang akan membantunya urusannya. Sebab itu penting benda ni. Tetapi di dalam sistem demokrasi yang kufur, sistem demokrasi yang kita kata tidak ada, yang diasingkan antara agama dan juga pengamalan, praktik pengamalan, maka mana ada nak bincang tentang ni. Dia bincang hanya apa? Siapa dapat jawatan, sekian dapat jawatan, okey, siapa menang dapat jawatan. Itu saja. Sebab itu kita kata itu antara sebab apa kalau kita lihat bagaimana banyak berlaku jawatan-jawatan yang disandang itu tidak diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang menggalas jawatan dan tanggungjawab tersebut, kerana adanya kita kata kekurangan dari sudut niat dan juga tujuan. Sebab itulah bagaimana kalau niat dan tujuan itu telah terseleweng dan juga melencong jauh, maka bagaimana kita nak harapkan bantuan malaikat yang turun. Baik. Adapun tentang bagaimana malaikat membantu orang-orang beriman yang menjauhkan diri daripada jawatan tadi, tetapi dia terpaksa dapat jawatan untuk tanggungjawab dan sebagainya, maka wallahu ta'ala a'lam, tidak disebutkan di dalam hadis bagaimana bentuk bantuan tersebut. Tetapi malaikat akan bantu. Allah akan turunkan malaikat berdasarkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari, hadis Abdul Rahman bin Samurah, dan juga berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Baik. Kemudian antara hubungan malaikat dengan orang-orang beriman lagi adalah malaikat berselawat kepada orang-orang beriman. Maksud malaikat berselawat kepada orang-orang beriman, iaitulah malaikat mendoakan orang-orang beriman. Sebagaimana yang diriwayatkan, yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Iaitulah apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik, ayat itu sebut tentang Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Mana selawat kepada orang beriman? Wahai orang-orang beriman, berselawatlah ke atas Nabi dan ucapkanlah salam kepada Nabi. Selawatlah kepada Nabi SAW. Jadi dalil yang lain, ayat yang sebelumnya, ayat 34. Allah kata apa? Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. So Allah kata dialah Allah yang berselawat ke atas kamu. Allah mendoakan atau merahmati kamu. Memuji kamu, merahmati kamu, orang-orang beriman. Wa malaikatuhu, dan juga malaikat-malaikatnya. So, maksudnya menunjukkan malaikat Allah dan malaikat Allah mendoakan orang-orang beriman, Allah merahmati mereka, Allah menyebut nama mereka, dan malaikat-malaikat juga mendoakan orang-orang beriman dan menyebut-nyebut nama-nama mereka, supaya dikeluarkan mereka daripada kegelapan menuju ke cahaya. Sebab itu apa dimaksudkan dengan salatullah ataupun as-salatu minallah?
Apa yang dimaksudkan dengan selawat daripada Allah? Iaitulah apa? Kata para ulama, salat Allah kepada kita, selawat Allah kepada orang beriman, iaitulah sana'uhu 'alal 'abdi 'inda malaikatihi. Allah memuji-muji. Allah memuji-muji hambanya, yakni manusia itu, hambanya orang beriman itu di sisi malaikat. Ha? Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa dzakarallahu fi man 'indah. Allah menyebut nama-nama mereka. Siapa? Orang yang menuntut ilmu antaranya. Orang yang bertadarus, menuntut ilmu, mengaji Al-Quran. Ini antara orang yang Allah akan sebut nama-nama mereka ini di sisi malaikat. Maksudnya malaikat yang ada di sisi Allah, Allah akan sebut. Fulan bin Fulan, Fulan dan Fulan, Fulan dan Fulan, Fulan dan Fulan. Allah akan sebut. Itulah yang dimaksudkan dengan selawat Allah kepada orang beriman. As-salatu minallah. Yani sana'uhu ala al-'abdi inda malaikatihi. Pujian Allah, penyebutan Allah pada hambanya tadi di sisi malaikatnya. Dan ini kalau kita tengok yang dihikayatkan daripada Imam Al-Bukhari, dan berkata sebahagian ulama lagi, salat, yakni selawat daripada Allah itu maksudnya rahmat. Dan tidak ada kontradik, tidak ada kontradik antara kedua-dua pendapat tadi, kerana siapa yang disebut namanya di sisi Allah, di sisi malaikatnya, maka apa? Dia akan mendapat rahmat. Dia mendapat rahmat Allah. Adapun selawat malaikat kepada orang beriman, bagaimana? Maknanya adalah doa mereka. Doa mereka kepada orang beriman. Dan permohonan istighfar kepada orang-orang beriman. Baik. Jadi ini antara hubung kait yang paling rapat antara malaikat dengan manusia, antara malaikat dengan kita. Antara malaikat dengan orang-orang beriman. Ini lebih spesifik, lebih khusus. Jadi sebab itulah kalau kita lihat, kita nak lihat apa contoh orang-orang yang didoakan dan didoakan oleh malaikat. Orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Yang pertama, kita nak tengok orang yang didoakan oleh malaikat, antaranya muallimun nas al-khair. Orang yang mengajar manusia kebaikan. Siapa orang yang mengajar manusia kebaikan? Guru. Subhanallah. Ini adalah antara orang yang akan didoakan oleh malaikat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu hatta an-namlah min juhriha wa hatta al-hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira." Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, Allah dan malaikatnya, sehinggalah semut di dalam lubangnya, hatta namlah min juhriha, sehingga semut yang berada di sarangnya. Wa hatta al-hutu fil bahri, dan sehingga kan ikan, yang ikan paus yang ada di dalam lautan. La yusalluna ala muallimin nasi al-khaira. Benar-benar akan berselawat, yakni berdoa atau mendoakan ke atas atau mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Muallimin nas al-khair. So malaikat Allah, yang pertama Allah, malaikat, binatang-binatang yang ada di langit, yang ada di bumi. Dalam riwayat lain disebutkan burung. Dalam riwayat lain disebutkan hatta al-hitani fil ma'. Disebutkan sehingga ikan-ikan yang ada di laut. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan hatta al-hutu fil Sahih al-Jami' hatta al-hutu fil bahr. Disebutkan ikan paus. Dalam riwayat lain disebut al-hitan, yakni ikan. Dalam riwayat lain disebutkan as-samak, ikan. Sehingga ikan-ikan yang ada di lautan.
La yusalluna ala muallimin nasil khair. Benar-benar akan mendoakan kepada orang yang mengajar manusia kebaikan. Cuba kita tengok hadis ni. Allah mendoakan orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Guru-guru yang mengajarkan Al-Quran. Guru-guru yang mengajarkan hadis. Guru-guru yang mengajarkan agama. Guru-guru yang mengajarkan berkenaan dengan hukum hakam, fiqh. Guru-guru yang mengajarkan tafsir. Guru-guru yang mengajarkan akidah. Guru-guru yang mengajarkan cara baca Al-Quran. Guru-guru yang mengajarkan tajwid. Guru-guru yang mengajarkan tafsir. Guru-guru yang mengajarkan bagaimana tata cara adab, akhlak dan sebagainya. Ini adalah orang yang berada di saf hadapan yang akan didoakan oleh Allah. Malaikat-malaikatnya, ini poin dia. Malaikat-malaikat juga mendoakan. Dan bukan setakat malaikat doa, dia dapat free doa daripada apa? Semut-semut yang ada di dalam sarangnya. Maksudnya semut-semut. Berapa bilangan semut? Berapa spesies semut? Cuba Google sikit berapa spesies semut yang ada kat dunia ni. Kita tak dapat. Baik, kalau semut yang ada di daratan pun dah banyak mendoakan kebaikan, mendoakan orang yang mengajar kebaikan, orang yang berdakwah, orang yang mengajar tajwid, orang yang mengajar Al-Quran, orang yang mengajar akidah, orang yang mengajar fiqh, orang yang mengajar tafsir. Kemudian ikan di lautan. Ada berapa spesies ikan di lautan? Pun kita tak banyak lagi yang belum dieksplor. Penemuan-penemuan baru ikan-ikan yang ada di lautan di kita pun tak larat nak tengok. Cuba buka dalam National Geographic ke Discovery Channel ke, cuba tengok spesies ikan. Cuba kita bayangkan ikan yang banyak itu mendoakan kebaikan kepada guru-guru yang mengajarkan kebaikan. Allah doakan. Kalau Allah doakan pun dah cukup. Malaikat doakan. Malaikat doakan. Itu hubung kait antara malaikat dengan orang beriman. Subhanallah. Jadi ini antara ganjaran yang besar kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Sebab itu bila kita datang menuntut ilmu, kita kena pasang niat untuk kita ajarkan kepada orang lain. Kita datang satu majlis ilmu, kita jangan rasa kita nak seorang-seorang saja dapat kebaikan. Kita kena ada niat, ada usaha untuk menyebarkan kepada orang lain. Tapi saya tak reti berceramah. Tak semestinya kena reti berceramah. Tapi saya tak reti tulis. Tak semestinya kena reti tulis. Sekarang ni zaman yang mudah. Kalau kita menyebarkan link, cukup sebarkan link. Tahu link? Link pengajian. Contohnya kelas. Di Yayasan Taklim contoh. Contohnya kelas Al-Quran, kelas tafsir, kelas sekian. Disebarkan. Cukup share. Kalau sekarang dekat media sosial, share. Kalau Twitter, retweet. Link. InsyaAllah, kalau niat kita untuk menyebarkan kebaikan, kita juga akan masuk dalam kategori orang yang didoakan. Sebab kita mengajak manusia kepada kebaikan. Man dalla 'alal khair kafa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ianya sama seperti perbuatan menunjukkan kepada kebaikan. Betapa banyaknya ruang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita mendapat kebaikan dan mendapat pahala yang banyak. Bayangkan, doa daripada Allah, doa daripada malaikat, doa daripada semut-semut, binatang-binatang yang ada di muka bumi ini, kemudian doa daripada ikan-ikan di lautan. Bayangkan. Jadi poin kita di sini nak bagi tahu malaikat mendoakan. Jadi kalau malaikat doakan kita, malaikat saja kita dah bincang sebelum ni ada banyak. Di Sidratul Muntaha ataupun di Baitul Ma'mur, di atas langit yang ketujuh.
Maksudnya bilangan malaikat tak terkira banyaknya. Ketika mereka masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu 70,000 sekali masuk, setiap sehari masuk, kemudian takkan keluar-keluar, akan bertambah 70,000 ni, 70,000 ni, takkan keluar-keluar. Dan betapa besarnya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala mendoakan kita. Baik. Kemudian antara orang yang didoakan oleh malaikat lagi adalah orang yang mengerjakan solat. Dan lebih spesifik orang yang mengerjakan solat di masjid. Antaranya hadis dalam Sahih Muslim, "Annal malaikata tusalli 'ala alladhi ya'ti al-masjida lis-salah fataqul Allahumma salli 'alaihi, Allahumma arham, ma lam yu'dhi fihi ma lam yahduth fihi." Maksudnya malaikat mendoakan kepada orang-orang yang mendatangi masjid untuk solat. Maka kata malaikat, Allahumma salli alaih. Ya Allah, selawatlah ke atas. Ya Allah, doakan ke atas. Ya Allah, rahmatilah dia. Allah marhamhu. Rahmatilah dia. Selagi mana dia tidak berhadas ataupun tidak melakukan dosa. Ma lam yu'dhi fih, ma lam yahduth fih. Lagi tidak melakukan perkara yang kotor ataupun tidak berhadas. Maka selagi itulah dia akan didoakan oleh malaikat. Kemudian antara orang yang akan disolat ataupun akan didoakan oleh malaikat lagi, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud dan juga Ibnu Majah, begitulah juga Musnad Imam Ahmad daripada Al-Bara radhiyallahu an, bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal. Orang yang solat di barisan ataupun saf yang pertama. Itu juga antara golongan yang didoakan oleh malaikat, saf yang pertama. Sebab itu bagaimana sahabat-sahabat Nabi mereka berebut-rebut untuk berada di saf yang pertama. Baik. Itu diriwayat hadis tersebut juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Dalam Sunan At-Tirmizi disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil muqaddam. Ini Allah dan malaikat mendoakan orang-orang yang berada di saf yang hadapan. Baik. Kemudian antara orang yang didoakan oleh malaikat lagi adalah orang yang bersahur. Bersahur. Sebagaimana di dalam Sahih Ibn Hibban dan juga Mu'jam Al-Kabir oleh At-Tabrani dengan sanad yang hasan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya akan berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Orang-orang yang bersuhur atau bersahur. Orang-orang yang bangkit pada waktu sahur, mereka bersahur, dan juga orang-orang yang berdoa, beristighfar pada waktu tersebut. Baik. Demikian juga malaikat akan mendoakan orang-orang yang berselawat ke atas Nabi SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Daripada Amir bin Rabi'ah. Dengan sanad yang hasan katanya, "Ma min 'abdin yusalli 'alayya illa sallat 'alaihi al-malaikah ma dama yusalli 'alayya falyaqul aw falyaqil al-'abd min dhalik aw liyakthir." Baik. Tidak ada seorang hamba yang berselawat ke atasku melainkan malaikat akan berselawat ke atasnya. Malaikat akan mendoakannya. Selagi mana dia berselawat ke atasku, maka hendaklah seorang hamba itu memperbanyakkan ataupun sama ada dia pilih nak banyak, selawat banyak atau nak selawat sedikit. Hadis ini hadis yang sahih. Jadi selawat ke atas Nabi SAW adalah antara ibadat yang akan menjemput doa malaikat kepada kita. Dengan syarat selawat kita itu menepati sunnah. Selawat kita itu ikhlas dan menepati sunnah. Bukan selawat yang direka-reka, bukan selawat yang dilakukan dengan cara yang tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW, dengan cara yang bid'ah, dengan cara bergendang-gendang, dengan cara berqasidah dengan memuji Nabi melampaui sehingga melampaui batas, dengan menyanyi, dengan diiringi alat-alat muzik, maka itu adalah maksiat, bukan ibadat. Itu adalah maksiat
yang dimurkai oleh Allah. Selawat yang dilakukan dengan cara yang tidak disyariatkan, dengan gendang, dengan alat-alat muzik ke, tak boleh. Maka itu tak akan menjemput selawat daripada Nabi, atau tak akan menjemput selawat daripada malaikat, doa daripada malaikat, tetapi dia akan menjemput laknat daripada Allah, dan akan menjemput kedatangan syaitan. Syaitan akan datang. Syaitan akan membiarkan, akan menghasut mereka, yang akan mendatangkan janji-janji palsunya. Dan kerana apa? Kerana nyanyian itu adalah ruqyatus syaitan. Ruqyah bagi syaitan. Jampi syaitan. Syaitan gunakan jampinya untuk menyesatkan anak Adam dengan muzik dan juga alat-alat muzik dan juga nyanyian. Itu antara yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, dan juga berdasarkan kefahaman para sahabat dan juga tabi'in dan juga salafus salih. Baik, sebab itu selawat mesti kena ikut sunnah, mesti kena tepat. Maksudnya mesti kena apa? Yang pertama mesti kena ikhlas. Bukan selawat tu kerana nak dapat populariti. Bukan juga kerana nakkan selawat tu kerana nak apa kita kata, nak tujuannya nak menghiburkan. Bukan. Selawat bukan menghiburkan orang. Selawat adalah untuk ibadat. Kan? Selawat dengan qasidah tak sama. Qasidah tu alat. Kita kata medium. Bukan selawat. Itu pun orang tak faham sekarang ni. Mereka anggap selawat tu adalah qasidah. Bukan. Selawat tu selawat. Selawat tu ibadat. Selawat tu inna Allah. So kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat Ibrahimiyah. Selawat yang kita baca dalam solat kita. Selawat tu yang paling afdal. Kemudian ada lafaz-lafaz selawat lain yang disentuh antaranya oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Jila'ul Afham ataupun Jala'ul Afham. Maka dibahaskan. Adapun lafaz-lafaz selawat yang ditokok tambah, yang ditambah-tambah dengan tambahan-tambahan yang mungkar, tambahan-tambahan yang ada bentuk ghulu, ada bentuk ekstrim, ada bentuk memuja-muja Nabi SAW sehingga mengangkat kedudukan Nabi seperti Tuhan, sebagaimana yang telah berlaku kepada orang-orang Nasrani, maka itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW, sebagaimana sabdanya, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam walakin qulu Abdullah wa rasuluh. Yang kamu melampau-lampau memujiku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa ibn Maryam, akan tetapi katakanlah aku hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi tak suka orang puji dia melampau-lampau. Takut apa? Takut akan terjebak macam mana orang Nasrani memuji-muji Nabi Isa sehingga mengangkat kedudukan Nabi Isa seperti Tuhan. Dan itu yang berlaku sampai sekarang. Sebab itu kita kata selawat bukan boleh ikut suka hati kita, bukan boleh ikut perasaan, bukan boleh ikut emosi. Bismillah. Mesti kena ikut sunnah. Mesti caranya kena ikut. Apakah bentuk selawat yang paling mudah untuk kita perbanyak? Tanpa perlu kepada kos yang tinggi. Tanpa perlu kepada kena import tukang qasidah ke. Tanpa perlu kepada gendang dan juga gendang boleh gendang gendut ke apa benda semua. Tak berhajatkan kepada kos. Apa bentuk? Selawat iaitu yang diungkapkan, dilafazkan dengan lisan kita sendiri. Macam mana teknik untuk kita dapatkan selawat paling banyak? Dalam waktu yang singkat, kita dapat selawat yang banyak. Tidak ada cara atau teknik yang paling berkesan melainkan kita melazimi hadis-hadis Nabi SAW. Maksudnya, kalau kita nak dapatkan selawat yang banyak kepada Nabi, dalam masa yang sama kita tak kosong daripada, kita tak hanya mendapat selawat, pahala selawat semata-mata, bahkan kita mendapat kelebihan yang lain iaitu ilmu. Sebab itulah melazimi majlis ilmu antara cara untuk kita mendapatkan selawat daripada malaikat. Menjemput selawat daripada malaikat. Sebab bila kita melazimi majlis ilmu, maka akan dibacakan di dalam majlis-majlis ilmu itu ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Bayangkan kalau kita hadiri majlis Sahih Al-Bukhari contoh. Berapa banyak selawat yang kita akan ungkapkan. Bila kita disebutkan nama Nabi SAW, akan disebutkan banyak. Tak percaya, cuba dengar majlis ataupun kuliah dalam kuliah agama, kuliah yang diajarkan oleh orang-orang ahli sunnah, oleh ustaz-ustaz ahli sunnah.
berapa banyak hadis-hadis Nabi SAW akan diungkapkan. Dan berapa banyak selawat yang akan diungkapkan. Maksudnya sehinggalah kita jadikan selawat itu sebagai benda yang biasa di atas lisan kita. Itu cara dia. Cara untuk kita menjemput selawat daripada malaikat adalah kita membiasakan selawat. Macam mana kita nak biasakan? Nak biasakannya adalah dengan kita melazimi majlis-majlis hadis, majlis-majlis ilmu yang diajarkan di dalamnya Al-Quran dan juga hadis. Itu cara yang paling berkesan. Selain daripada kita berselawat saja-saja, kita duduk saja-saja berselawat, tak buat apa-apa, berselawat, itu pun satu kaifiat. Tapi kaifiat yang paling ampuh adalah kita melazimi. Apatah lagi kalau kita boleh baca hadis Nabi, maka kita baca hadis-hadis Nabi, kita baca kitab-kitab hadis, baca Arba'in An-Nawawi ke 40 hadis Nabi. Kemudian ditambah lagi dengan tambahan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Kemudian baca pula Syarah Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibn Rajab. Kemudian naik sikit lagi baca Umdatul Ahkam. Berapa banyak hadis yang kita akan jumpa dan berapa banyak nama Nabi yang disebutkan, kita akan sebut sallallahu alaihi wasallam. Rasanya banyaklah. Cuba buat calculation sedikit. Berapa banyak selawat yang kita dapat. Hadis-hadis Nabi dibaca. Lepas Umdatul Ahkam naik lagi Riyadhus Salihin, naik lagi. Kemudian naik lagi apa? Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Jami' At-Tirmidzi. Baca kitab-kitab hadis. Baca kitab-kitab ilmu. Kitab-kitab akidah ahli sunnah pun banyak hadis-hadis Nabi. Kan? Itu yang akan menjemput selawat daripada malaikat. Bukannya kita hanya buat satu hari, kita panggil penyanyi, kemudian bergendang, kita selawat, kemudian balik kita tak selawat dah. Itu rugi. Bahkan dibimbangi tidak diselawatkan oleh malaikat. Tak dapat selawat malaikat. Tak dapat selawat Allah dan malaikat. Sebab apa? Sebab buat maksiat. Sebab apa? Sebab cara tak betul. Sebab apa? Sebab kita kata apa? Mengundang kemurkaan Allah. Dan keadaan bermaksiat kepada Allah. Bahkan dibimbangi, takut-takut kita termasuk dalam di kalangan golongan mustahziin, golongan yang mengolok-olokkan agama. Wal'iyadzubillah. Cuba kita tengok orang-orang Kristian, orang Nasrani hari ini, mereka memuji-muji Nabi Isa, sehingga mereka mengangkat jadi Tuhan. Cuba tengok mereka menyanyi-nyanyi, bertepuk tangan, agama mereka menjadi senda gurau. Kita tak mau jadi macam tu. Kita tak mau jadi macam tu. Wal'iyadzubillah. Baik. Jadi itu antara orang yang akan diselawatkan oleh malaikat. Orang yang akan didoakan oleh malaikat. Baik. Antaranya lagi, orang yang akan diselawatkan oleh malaikat adalah orang yang menziarahi orang yang sakit. Ya'udunal marda. Orang yang menziarahi orang yang sakit. Ini juga antara orang yang akan diselawatkan oleh malaikat. Orang yang akan didoakan oleh malaikat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang sahih daripada Ali radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, ma min mri'in muslimin ya'udu musliman illa ibta'atha Allahu 70,000 malak yusalluna alaihi fi ayyi sa'atin nahari kana hatta yumsi wa ayyu sa'atil laili kana hatta yusbih. Baik. Tidak ada seorang individu muslim yang menziarahi seorang muslim yang lain, melainkan Allah akan mengutuskan 70,000 malak, 70,000 malaikat, yusalluna alaihi, yang akan berselawat kepadanya, fi ayyi sa'atin naharikan, pada waktu bila-bila sahaja pada waktu siang dia berada, sehinggalah ke petang, sehinggalah waktu petang. Wa ayyu sa'atil laili kana hatta yusbih. Kalau dia berselawat, kalau dia menziarahi pada waktu malam, maka malaikat pun akan datang pada waktu malam, akan 70,000 malaikat akan berselawat kepada, akan mendoakan penziarah tadi sehinggalah pagi. 70,000. Dan hadis ni hadis yang sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan Sahih Al-Jami', Ibn Hibban di dalam sahihnya. Baik, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik. Dalam riwayat Imam Abu Daud dan juga Al-Hakim disebutkan dengan lafaz ma min rajulin ya'udu maridan
mumsiyan illa kharaja ma'ahu 70,000 malak yastaghfiruna lahu hatta yusbiha. Wa man atahu musbihan kharaja ma'ahu 70,000 malak yastaghfiruna lahu hatta yumsi. Tidak ada seorang lelaki ataupun wanita yang menziarahi orang yang sakit pada waktu petang, melainkan akan keluar bersamanya 70,000 malaikat yang akan beristighfar memohon keampunan untuknya sehinggalah pagi. Dan barang siapa yang mendatangi, menziarahi orang yang sakit pada waktu pagi, maka akan keluar bersamanya 70,000 malaikat yang akan mendoakan, yang akan beristighfar untuknya sehinggalah waktu petang. Baik, jadi ini antara hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita golongan yang akan didoakan oleh malaikat. Di dalam Al-Quran kalau kita tengok, ada satu ayat yang menjelaskan kepada kita berkenaan dengan orang yang akan didoakan oleh malaikat. Iaitulah apa? Iaitulah orang-orang yang beriman kepada Allah. Baik, dalam ayat Ghafir ayat 7. Surah Ghafir ayat 7. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat yang memikul aras dan malaikat yang berada di sekelilingnya, sekeliling aras, bertasbih memuji Allah dan beriman kepadanya serta memohon keampunan bagi orang-orang yang beriman. Ini juga satu kelebihan, satu hubung kait antara malaikat dengan orang beriman yang sangat rapat, iaitulah malaikat-malaikat yang berada di sekeliling aras. Kita dah bincang sebelum ni, malaikat yang memikul aras dengan malaikat yang berada di sekeliling aras adalah malaikat yang berbeza. So malaikat yang mengelilingi aras sangat banyaklah. Sebab kita dah bincang tentang saiz aras itu berapa, kan? Kita bincang sebelum ni, boleh rujuk dalam kelas sebelum ni. Tetapi nak bagi tahu di sini, malaikat-malaikat yang berada di sekeliling aras mendoakan untuk orang-orang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Syaratnya mereka orang beriman. Subhanallah. Simple saja kita nak mengundang istighfar daripada malaikat, nak menjemput istighfar daripada malaikat, syaratnya iaitulah kita beriman. Tak susah, tak perlu keluar modal banyak, tak perlu keluar modal sikit pun. Modalnya adalah iman. Bagaimana kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rukun iman, beriman kepada apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, apa yang Nabi SAW sampaikan. Dengan iman kita ini, maka malaikat-malaikat yang berada di sekeliling aras akan mendoakan kita, akan beristighfar untuk kita. Subhanallah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dia akan istighfar. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu. Apa lagi? Siapa lagi orang yang akan didoakan oleh malaikat, yang akan diminta keampunan oleh malaikat, yang akan dipohon keampunan untuknya? Antaranya lagi iaitulah orang-orang yang bertaubat. Sebab dalam doa malaikat ini, mau doa malaikat yang mengelilingi aras, Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmatmu dan ilmumu ini meliputi segala-galanya. Faghfir lilladzina tabu. Maka ampunilah, berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat. Subhanallah. Antara orang yang akan didoakan oleh malaikat, yang akan diistighfarkan oleh malaikat adalah orang-orang yang bertaubat. Sebab itu kita diperintahkan untuk bertaubat setiap hari. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Maka kalau kita tak ada dalam kamus hidup kita ni tak ada istilah taubat, kita rugi. So Allah Subhanahu wa taala, rahmat dia kepada kita bila kita bertaubat. Nabi SAW tunjukkan kepada kita praktikal bagaimana bertaubat hari-hari. Antaranya dengan kita beristighfar. Antaranya dengan kita beristighfar 100 kali sehari. Ataupun 70 kali sehari.
sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Beristighfar setelah kita solat, istighfar 3 kali. Dan kita bertaubat kepada Allah, menyesali dosa-dosa kita, menyesali kesalahan kita. Setiap hari kita kena istighfar dan kita kena bertaubat, muhasabah diri. Kerana itulah yang akan mengundang doa dan permohonan keampunan daripada malaikat. Faghfir lilladzina tabu. Kemudian dalam ayat yang sama, antara golongan yang akan didoakan dan akan dipohon keampunan oleh malaikat, siapa? Wattaba'u sabilaka. Wattaba'u sabilaka. Iaitulah orang-orang yang mengikuti jalan Allah. Mengikuti. Ittiba'. Wattaba'u sabilaka. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Ampunilah, berikanlah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Cuba tengok, mengikuti jalanmu. Apa jalanmu ini? Iaitulah jalan Nabi SAW. Kenapa? Allah perintahkan kita supaya ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, jika kamu menyintai Allah, maka ikutilah aku, yakni Nabi Muhammad. Maka ittiba' kita kepada jalan Nabi SAW, sunnah Nabi SAW akan mengundang doa dan keampunan daripada Allah dan doa dan keampunan daripada malaikat. Doa dan juga permohonan keampunan daripada malaikat. Kerana malaikat tak boleh mengampunkan dosa kita, kerana dia memohon keampunan kepada Allah untuk kita. Untuk kita. Syaratnya apa? Bertaubat dan ittiba'. Ikut, bukan ibtida', bukan buat jalan baru, bukan buat bid'ah, bukan buat benda-benda baharu dalam agama. Itu tak mengundang doa dan juga keampunan daripada malaikat. Wallahul musta'an. Na'udzubillahi min dhalik. Jadi syaratnya mesti apa? Taubat dan ittiba'. Kemudian doa, antara doa malaikat lagi kepada orang-orang yang bertaubat, orang beriman, orang bertaubat dan orang-orang yang mengikuti jalan Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW, waqihim azabal jahim, dan peliharalah mereka daripada azab api neraka, azab Jahannam. Maka itu doa malaikat kepada kita, kepada orang-orang beriman, orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mengikuti jalan Allah. Mengikuti jalan Allah. Itulah mengikuti sunnah Nabi SAW. Baik. Kemudian persoalan yang kita nak bincangkan kemudian berikutnya, iaitulah adakah selawat malaikat itu memberi kesan kepada kita? Ini ada persoalan yang timbul. Jawapannya sudah tentulah ada. Sudah tentulah ada kesan yang akan mengubah kehidupan kita, yang akan memberi pengaruh terhadap kehidupan seharian kita. Sebab Allah SWT sendiri sebut, wallazi yusalli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh-dhulumati ila an-nur. So Allah Taala sendiri sebut bagaimana Allah bagaimana malaikat berselawat kepada kamu untuk mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Dan ini menunjukkan bahawasanya malaikat Allah menyebut-nyebut nama orang-orang beriman di sisinya. Fil mala'il a'la, maksudnya di malak yang tertinggi. Di kedudukan yang tertinggi, iaitulah di atas langit yang ketujuh, iaitulah di atas arasnya. Di sisi malaikat-malaikatnya yang memikul aras dan malaikat-malaikat yang mengelilingi aras, kerana malaikat itulah yang paling rapat dengan Allah. Dan termasuklah malaikat Jibril. Dan sudah tentulah ada taksir, ada pengaruh dalam kehidupan kita. Kerana malaikat mendoakan orang beriman, beristighfar kepada mereka. Apa kesan dia? Iaitulah kesannya dari sudut apa? Hidayah yang kita akan perolehi. Dan keselamatan daripada kegelapan, iaitulah kesyirikan, kekufuran, dosa dan maksiat.
yang akan membawa kita kepada apa? Jalan yang lurus. Iaitulah Islam, tauhid, dan mengetahui tentang apa kehendak Allah, mengetahui tentang hak-hak Allah, dan memberikan kepada kita cahaya, petunjuk, Al-Quran, As-Sunnah, sama ada dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, di dalam tingkah laku kita, maka itulah ta'thir, itulah pengaruh yang kita akan dapat. Ta'thir, pengaruh daripada doa malaikat. So memang akan ada perubahan dalam kehidupan kita kalau kita melazimi perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah juga antara hubungan malaikat dengan orang-orang beriman, iaitulah di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya mereka menyaksikan kehadiran yang ada di dalam majlis-majlis ilmu dan halaqah-halaqah zikir, iaitu merujuk kepada majlis ilmu. Antaranya hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, inna Allah tabaraka wa ta'ala malaikatahu, atau inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala tanadaw halummu ila hajatikum qala fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Sesungguhnya bagi Allah tabaraka wa ta'ala adanya malaikat yang bertawaf, malaikat yang akan mengelilingi di jalanan. Yaltamisuna ahla dzikri. Malaikat ini akan mencari-cari siapakah ahli zikr, siapakah orang yang melazimi zikr, yakni siapakah orang yang melazimi Al-Quran dan juga As-Sunnah. Malaikat akan cari. Ada malaikat yang Allah tugaskan khusus, ada operasi khas yang Allah bagi untuk mereka. Untuk apa? Yaltamisuna ahla dzikri, akan mencari-cari. Yaltamisun, akan cari-cari mana orang yang berada di dalam majlis ilmu, orang yang melazimi zikir, orang yang melazimi Al-Quran dan juga As-Sunnah, orang yang melazimi bacaan Al-Quran, orang yang melazimi bacaan zikir-zikir yang sahih daripada Nabi, orang yang melazimi majlis ilmu, termasuk sebagaimana kata para ulama. Apabila mereka mendapati ada kaum yang mengingati Allah, ada kaum yang menuntut ilmu, maka akan menyerulah malaikat yang ada di langit. Halummu ila hajatikum. Datanglah kepada hajat kamu. Dia, malaikat yang cari dekat jalan-jalan dekat bumi ni, dia akan seru malaikat yang ada di langit, maka malaikat yang langit ni akan turun, fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Maka malaikat-malaikat ini akan memayungi dengan sayap-sayap mereka sehinggalah ke langit dunia. Subhanallah. Kerana kita tak nampak, tetapi kita wajib yakini. Kerana apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, kulluha haqqun. Semuanya adalah hak. Dan tidak ada keraguan. Baik. Di dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Hadis yang tadi itu dalil juga menunjukkan kepada kita, mendapat jawapan. Sebelum ni ada orang tanya, dan anda dah bahaskan dekat sebelum ni kelas kuliah sebelum ni hari Jumaat lepas, berkenaan dengan kenapa malaikat lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Bahkan bukan surah Al-Baqarah sahaja, kalau kita tengok Al-Quran itu sendiri secara umum akan menjauhkan kita daripada syaitan. Iaitulah kerana apa? Kerana antaranya, sebabnya antara malaikat akan turun ketika kita membaca Al-Quran. Dalilnya hadis yang kita baca tadi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abi Hurairah. Allah Ta'ala ada malaikat yang khusus yang yatufuna fit turuq, yang akan bertawaf, akan mengelilingi jalan-jalan, yang akan mencari yaltamisuna ahla zikri, akan mencari-cari ahli zikr, orang yang mengingati Allah. Orang yang baca Quran, orang yang melazimi Quran, orang yang membaca tafsir, orang yang menuntut ilmu, orang yang berzikir. Subhanallah. Baik.
Dan itu menunjukkan kepada kita malaikat ni bila dia turun, syaitan larilah. Syaitan takutlah. Kan? Baik. Tapi kalau kita tak melazimi perintah Allah, maka itulah syaitan akan datang. Itu poin dia. Baik. Dalam hadis yang kedua dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, tidak ada satu kaum yang berhimpun di rumah daripada rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajari sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan meliputi bagi mereka itu rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan memayungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di sisinya. Baik. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Ahmad, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Begitu juga dalam Sunan Ibn Majah. Malaikat akan meletakkan ataupun akan melabuhkan sayapnya untuk penuntut ilmu sebagai bentuk ridan bima yasna, sebagai satu bentuk penghormatan dan keredaan atas apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Apa maksudnya kata para ulama? Ai tatawadhu'ulah. Malaikat tawadhu', malaikat merendah diri kepada penuntut ilmu. Subhanallah. Sebab tu bila kita baca hadis-hadis ini, maka kita takkan ada rasa sedikit pun letih, sedikit pun bosan kalau kita menuntut ilmu. Tu orang tanya, macam mana kita nak rasa motivasi untuk menuntut ilmu? Antaranya adalah dengan kita yakin bahawasanya ada malaikat yang akan memayungi, ada malaikat yang akan melindungi, ada malaikat yang akan melabuhkan sayapnya ketika kita menuntut ilmu sebagai bentuk penghormatan. Walaupun bukan di rumah-rumah Allah, sebahagian ulama kata walaupun bukan di masjid. Sebahagian ulama mengumumkan. Ada sebahagian ulama kata hanya di masjid-masjid. Sebahagian ulama lagi kata tidak, termasuk di dalam halaqah-halaqah. Termasuk di dalam, kalau macam mana sekarang ni pandemik COVID-19, kita tak boleh berhimpun. Tapi kita berhimpun di alam maya yang insya-Allah Allah Taala akan berikan ganjaran yang sama. Moga-moga Allah Taala akan payungi kita dengan malaikat-malaikat yang mendoakan kepada kita, dan mendapat rahmat Allah, mendapat sakinah, ketenangan apabila kita melazimi mendengar Al-Quran dan juga As-Sunnah dibacakan di dalam majlis-majlis ilmu. Baik. Baik, jadi itu antara contoh hubungan malaikat dengan kita. Dan kalau kita tengok banyak lagi lah malaikat akan turun waktu kita baca Quran. Itu sebagaimana hadis dalam Abi Sa'id Al-Khudri, hadis Usaid bin Khudair, bagaimana ketika dia membaca Al-Quran, ketika dikatakan dia membaca surah Al-Baqarah, maka apa kita kata, dia melihat adanya adanya awan yang menutupi, yang datang. Maka Nabi SAW menyebutkan bahawasanya itu adalah malaikat, malaikat yang turun. Baik. Kemudian kalau kita tengok balik, malaikat-malaikat ni turun untuk memberikan bantuan di dalam peperangan kepada tentera-tentera Islam, menurunkan ketenangan, memberikan, kita kata dia menurunkan rahmat Allah yang kita kata yang diberikan kepada orang-orang beriman, membantu tentera-tentera Islam di dalam peperangan, menjaga mereka, berperang bersama dengan mereka, antaranya dalam perang Badar dan perang-perang yang lain. Perang Uhud, malaikat turun untuk melindungi Nabi SAW, dan juga malaikat-malaikat juga turun untuk melindungi orang-orang yang soleh, dan juga orang-orang yang di dalam kesusahan di kalangan orang-orang beriman, di kalangan wali-wali Allah, di kalangan orang-orang yang bertakwa. Begitulah juga malaikat menyaksikan jenazah orang-orang yang soleh. Kemudian malaikat, kalau kita tengok lagi, banyak lagi malaikat yang menjaga dan mengawal Mekah dan juga Madinah daripada Dajjal. Itu juga disebutkan dalam hadis. Begitulah juga bagaimana Nabi Isa AS akan turun nanti dengan ditemani oleh 2 malaikat. Kemudian malaikat yang akan memayungi negeri Syam, yang akan menjaga negeri Syam. Kita sebut tadi Mekah dan Madinah. Yang akan ada malaikat yang mengawal dengan pedang mereka yang sentiasa terhunus.
Dan banyak lagi kalau kita nak lihat tentang malaikat-malaikat dan apa kewajipan kita. Ini poin yang terakhir yang kita nak bincangkan tentang malaikat ni. Kenapa kita bincangkan tentang malaikat? Kenapa Imam Ibn Kathir rahimahullah bincangkan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah tentang penciptaan malaikat? Adakah semata-mata nak cerita tentang malaikat? Semata-mata kita nak dengar tentang malaikat ni banyak sayap ke apa? Tak. Apa yang paling penting sekali? Maksudnya kita akan tutup penciptaan malaikat ni dengan poin ini. Iaitulah apa? Kewajipan kita sebagai seorang mukmin dalam kita berinteraksi dengan keimanan kita ataupun interaksi kita dengan malaikat. Kita tak boleh nak sembang dengan malaikat, tetapi apa yang wajib kita buat? Kita tak boleh nak menyeru nama malaikat kerana benda gaib. Wahai Jibril, datanglah kepada aku. Syirik. Tak boleh sebab dia gaib, benda gaib. Haram. Syirik, kufur. Kalau kita menyeru nama Jibril. Wahai Jibril, tolonglah aku. Syirik, kufur. Syirik akbar. Wahai Mikail, tolonglah turunkan hujan. Tak boleh. Hukum dia syirik akbar. Dan Allah. Adapun pelaksanaan perintah tersebut, ya, itu adalah perintah Allah kepada malaikat. Bukan perintah kita kepada malaikat. Sebab itu bila kita nak doa, Nabi ajarkan kita doa minta dekat Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Bukan wa idza sa'alta fas'alil malaikah. Wa idza ista'anta fasta'in malaikah. Tak. Bila kamu nak minta tolong, minta dekat malaikat. Tak. Ya, malaikat datang bagi pertolongan kepada orang beriman. Tapi kita ni, kita nak minta dekat siapa? Minta dekat Allah. Kan? Itu pun tak boleh faham. Ada lagi yang nak minta dekat Nabi. Ada lagi nak minta dekat wali. Kalau malaikat yang mulia tu pun kita tak boleh minta, apatah lagi Nabi. Kan? Sama je lah. Kan? Sama je. Jadi wajib minta apa? Minta dekat Allah. Minta dekat Allah. Baik. Yang pertama sekali, iaitulah apa? Menjauhkan diri daripada dosa dan juga maksiat. Ini kewajipan kita. Kerana dosa dan maksiat ini, syirik, bid'ah, dosa dan maksiat ini tidak akan menjemput malaikat untuk datang, untuk menolong kita, untuk melindungi kita. Ya, dia akan catat amalan kita, tetapi dia tak akan mendatang untuk memberikan rahmat atau memberikan mendatangkan keampunan Allah kepada kita. Tetapi dia akan apa? Dia akan menjauhkan diri daripada kita. Sebab itu contohnya Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan di dalam Musnad dan juga di dalam Sunan daripada jamaah para sahabat. Nabi kata apa? La yadkhulul malaikah baitan fihi suratun wala kalbun wala junub. Tidak akan masuknya malaikat ke dalam rumah yang ada di dalamnya surah, adanya gambar makhluk bernyawa. Malaikat tak akan masuk. Kata sebahagian ulama, maksudnya adanya patung. Kata sebahagian ulama lagi, adanya gambar-gambar makhluk bernyawa yang digantungkan ataupun yang dipamerkan, yang digantungkan dengan pamer. Kalau gambar dalam album macam mana? Tu tak termasuk insya-Allah. Sebab dia tak dipamerkan, kerana itu termasuk umum membalwa yang kita kata perkara yang kita tak boleh nak lari. Contohnya gambar dalam handphone, gambar dalam album. So itu yang tersimpan tak jadi masalah kata para ulama. Sebahagian ulama kata tak menjadi masalah. Contoh macam kita beli surat khabar, kita beli majalah, kita nak baca majalah, kita nak baca surat khabar tu, kita tak mau tengok gambar-gambar tu. Tapi gambar-gambar tu ada juga. Maka kalau gambar-gambar yang tu kita imtihan dia, maksudnya kita tak letak, kita tak tampal dia kat rumah, tak apa. Tak termasuk dalam larangan tersebut. Tapi kalau ada rumah yang digantungkan gambar-gambar makhluk bernyawa, maka malaikat takkan masuk. Malaikat takkan masuk. Sebab itu buanglah. Buanglah gambar-gambar yang ada di rumah itu. Tak perlu digantung. Gambar kahwin ke, gambar baby ke, gambar apa ke, gambar makhluk bernyawa, maka dihilangkan, dibuang, disimpan. Tak perlu kita gantung. Kalau nak kenangan, simpan dalam album sahaja. Tak perlu gantung. Kerana malaikat takkan masuk. Bila malaikat tak masuk ni berat lah. Kan? Berat lah macam mana kita nak dapat ketenangan, macam mana kita nak dapat kebahagiaan. Kerana itu sekali benda yang basic, benda yang simple macam tu pun kita tak boleh nak settlekan. Begitulah juga malaikat tidak akan masuk rumah yang ada di dalamnya anjing. Dan juga orang yang junub.
Orang yang junub. Orang yang junub ini sama ada merujuk kepada orang yang berjunub dan dia tidak mandi junub, ataupun merujuk kepada orang yang berterusan di dalam melakukan maksiat, khususnya zina, dan dia tak akan mandi junub. Maksud merujuk kepada maksiat lah, benda yang atau benda yang harus, benda yang orang yang berjunub, yang tak mandi junub, malaikat takkan datang. Dan sama juga apatah lagi orang yang melakukan zina dan maksiat, lagilah malaikat akan lari. Kalau rumah tu penuh dengan benda-benda maksiat, juga malaikat tak akan masuk. Baik. Dalam riwayat Ibnu Abi Asim ataupun Asim bin Damrah, daripada Ali dikatakan bahawasanya tidak akan masuk juga wala baul, yakni rumah yang ada, maksudnya yang tak bersih, maksudnya adanya bau hancing ataupun kencing yang tak dibasuh, juga malaikat tak akan masuk. Dalam riwayat lain disebutkan, dalam riwayat Abi Sa'id disebutkan au timsal, yakni rumah yang ada patung. Ini lebih jelas, patung. Dalam riwayat yang lain disebutkan au jaras, ataupun loceng, anjing ataupun loceng. Dalam riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la taqrubuhum aw la taqrubuhum malaikah, as-sukran wal mutamaddih bi za'faran wal junub. Disebutkan apa? Tidak akan masuk atau tidak akan mendekati malaikat akan mereka, iaitulah 3 golongan. Yang pertama, orang yang mabuk. Sukran. Orang mabuk minum arak, malaikat akan dekati. Al-mutadammihu biz-za'faran, maksudnya orang yang melampau-lampau dalam perhiasan mereka. Kalau tak salah ini kan. Wal junub, dan juga orang yang berjunub. Ini disebutkan di dalam Sahih Al-Jami'. Hadisnya sahih, ataupun hasan. Baik, dalam lafaz yang lain disebutkan wal junubu illa an yatawadda. Orang yang junub takkan didekati oleh malaikat kecuali kalau dia berwuduk. Kecuali kalau dia berwuduk. Disebutkan dengan lafaz yang lain, la taqrubuhum thalathatan la taqrubuhum al malaikah. 3 golongan yang takkan didekati. Antara lagi jifatul kafir, orang yang apa? Kafir. Orang yang kafir tak didekati oleh malaikat rahmat. Ada pun malaikat yang mencatat amalannya, ada. Sentiasa ada. Kita kena faham. Kemudian kita dah sebut sebelum ni bagaimana malaikat-malaikat juga merasa sakit. Sakit maksudnya merasa terganggu dengan apa yang kita rasa terganggu. Kotoran, bau busuk dan sebagainya. Baik, jadi itu antara perkara yang perlu kita, maksudnya keimanan kita kepada malaikat itu perlu diperkasakan, dan perlulah kita beriman dengan malaikat ini, dan kita menjauhi maksiat dan perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah kita dan di dalam kehidupan kita. Kita kena usaha untuk jauhi, supaya kita takkan kita didekati oleh malaikat dan kita akan dijauhi daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada soalan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul ke jin makan asap? Wallahu taala a'lam. Betul ke jin makan asap? Wallahu taala a'lam. Mana tak tahu. La adri. Assalamualaikum Ustaz. Adakah maksud qadi adalah mufti? Baik. Qadi ini dia lebih khusus. Sebab itu ulama bezakan antara ifta' dengan al-qada. Baik, bukan semua qadi itu mufti, bukan semua mufti itu juga qadi. Qadi ini dia adalah hakim. Mufti dia hanya pemberi fatwa. Qadi ini dia pelaksana, dia munaffiz. Dia yang menjatuhkan hukuman. So kita boleh kena faham, mufti dia lebih umum, dia hanya memberi fatwa, mengeluarkan fatwa. Adapun qada ataupun qadi, maksudnya jawatannya lebih khusus. Boleh jadi mufti itu boleh jadi dia mufti, dalam masa sama dia qadi. Macam zaman kita kata zaman khalifah-khalifah yang Islam yang lalu, zaman Bani Abbasiyah, zaman Bani Umayyah, memang mufti dia adalah qadi. Qadi adalah mufti. Tapi macam zaman setelah itu, Uthmaniyah dan sebagainya, sampailah zaman kita sekarang, mufti adalah mufti, qadi adalah qadi. So dia adalah dua tugas yang berbeza. So memang tak samalah. Memang tak sama dari sudut kalau kita tengok perinciannya. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Salam Ustaz. Tapi kedua-duanya ada jawatan kedua-duanya, qadi dengan mufti ni jawatan dia sama-sama
berat, sama-sama berat kan, sebab dia mengeluarkan fatwa dan juga dia nak menjatuhkan hukuman. Baik. Salam Ustaz, macam mana dengan qasidah yang selalu saya dengar di YouTube berlatarkan sedikit muzik, adakah itu juga tidak dibolehkan? Baik, sedikit muzik itu macam mana? Kalau qasidah, kalau kita tengok qasidah yang maksudnya yang ada latar belakang muzik ini, maka kita kena tengok baliklah, kena tengok dari sudut hukum muzik itu sendiri. Kemudian dari sudut kita kena tengok dari sudut konten, dari sudut lirik qasidah tersebut. Iaitu maksudnya penting kita kena tengok dari sudut lirik, konten. Kemudian satu lagi dari sudut muzik tu ada dua isu yang berbeza. Tapi kalau kita nak tengok ataupun nak dengar juga, maka pastikan yang pertama tadi muzik lah. Muzik tadi settle. Kalau ada sedikit muzik tu, lebih baik kita elakkan, cari yang tak ada muzik. Kalau ada hanya bunyi suara bunyi apa, nature, suara yang nature, tak ada isu. Tetapi kalau ada muzik tu yang susah sikit, kita kata lebih baik kita tinggalkan. Tetapi yang paling penting kita nak tahu lirik tu adakah bercanggah dengan akidah, maka itu yang maksudnya sebaiknya kalau kita nak dengar qasidah-qasidah yang berkait dengan agama, maka kita kena tengok dari sudut konten dia. Maksudnya kalau ada perkara-perkara yang mengangkat kedudukan Nabi lebih daripada Allah ataupun sama level dengan Allah, maka itu adalah jelas menunjukkan adanya percanggahan, adanya pertentangan dengan syariat, maka itu dielakkan seteruskan. Tapi ada kasidah-kasidah ataupun kasidah yang disusun, contohnya dalam bentuk manzumah, dalam bentuk kita kata matan-matan ilmu, contohnya berkenaan dengan peribadi Nabi SAW, untuk kita hafal, untuk kita mudah untuk ingat, tak menjadi isu. Qasidah sebut tentang sirah Nabi ke, tak jadi isu. Tetapi yang paling penting adalah macam mana kita nak pastikan benda tu tidak bercanggah dengan syariat. Sebab itu pentingnya kita sendiri menuntut ilmu dan kita tahu bezakan mana yang boleh tak dan mana tak boleh. Dan kalau kita ragu-ragu, maka tanyakan kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Sebaiknya yang kenaan dengan muzik tu kita elakkan, jauhkan. Baik. Kerana tak ada apa kebaikan pun, benda yang dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah hadis sahih tentang bulan Ramadan malaikat Jibril turun pada orang yang baca Quran untuk berjabat tangan dengan beliau? Wallahu taala alam. Ana tak tahu. Ana tak tahu sama ada hadis tu ataupun tak. Tak ada. Yang jelas dalam bulan Ramadan adanya satu malam, iaitulah Lailatul Qadr, malam Al-Qadr, yang mana tanazzal malaikat akan turun, Jibril akan turun yang akan membawa rahmat dan perintah dan juga urusan berkenaan dengan yang telah Allah Taala tetapkan. Itu ada, tetapi turun berjabat tangan tu tak, wallahu taala alam, mana tak tahu. Setakat apa yang anda tahu, anda tak tahu ada hadis yang lafaznya sedemikian, wallahu alam. Baik, gambar potret keluarga boleh ke Ustaz? Baik, gambar potret keluarga termasuk dalam kategori gambar makhluk bernyawa. Sebab itu yang disebutkan oleh fatwa para ulama berkenaan dengan gambar ini, pertama tadi kita tengok lafaz hadis. Lafaz hadis yang pertama sebut tentang timsal, surah, gambar dan juga patung. Kemudian kalau kita tengok balik yang diizinkan oleh para sahabat, ada pengecualian adalah gambar yang tidak bernyawa. Sebab apa? Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan selainnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkenaan dengan seorang lelaki yang dia memang suka melukis. Kemudian dia minta fatwa dekat Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas kata dekat dia, kalau kamu nak tulis juga, kalau kamu nak lukis juga, maka lukislah gambar pemandangan, pokok, ataupun gambar-gambar pemandangan, pokok ataupun bukit, hutan dan sebagainya, dan seangkatan dengannya, laut dan sebagainya. Itu menunjukkan kepada kita salaf dahulu, sahabat Nabi dahulu, mereka dalam isu berkenaan dengan gambar yang digantungkan di rumah ini,
termasuk juga dalam kategori melukis dan juga menggantung gambar. Yang diizinkan, diharuskan hanyalah, yang diberikan kelonggaran hanyalah gambar-gambar yang tidak ada potret ataupun tidak ada gambaran makhluk bernyawa. Maka di sini kalau kita tengok balik fatwa-fatwa ulama ahli sunnah, jelas sekali melarang perbuatan menggantung apa-apa sahaja gambar yang ada makhluk bernyawa. Masuklah potret, kerana potret lebih lagi jelas. Kerana potret itu menggambarkan potret keluarga kan, menggambarkan individu tertentu dan sebagainya. Sebaiknya sebagai kita, bentuk kita nak menjaga agama kita, nak menjaga keimanan kita dengan apa yang Nabi bagi tahu kan, adalah kita buangkan. Maksudnya kita tak payah gantung. Gambar potret termasuk dalam kategori larangan, kerana dia adalah hukum dia sama macam timsal, macam patung. Memanglah kita tak sembah gambar tu, tetapi keberadaan gambar tu yang digantung di dalam rumah termasuk. Sebab apa? Sebab dia adalah makhluk bernyawa. Baik, apa alternatif untuk kalau kita nak hias rumah kita kosong, tak ada apa, maka gantunglah apa? Gantunglah gambar-gambar pemandangan, tak menjadi masalah. Ada pun menggantung ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, ada perbahasan di kalangan ulama. Sebahagian ulama menganggap bahawasanya tidak juga disyariatkan untuk kita menggantung ayat-ayat Al-Quran, kerana ayat-ayat Al-Quran ni untuk dibaca. Tapi kalau kita gantung tu untuk kita ingatkan diri kita untuk kita baca, tak jadi isu. Tapi kalau gantung tujuan untuk jadi tangkal, maka itu jadi isu. Sebaiknya kalau kita gantung untuk tujuan tangkal, maka dielakkan, dibuang. Baik, gambar tadi maksudnya gambar potret keluarga termasuk dalam kategori makhluk bernyawa yang malaikat takkan masuk. Malaikat takkan masuk rumah yang ada gambar makhluk bernyawa yang digantung. So gambar potret ni kita simpan dekat dalam dalam album lah. Maksudnya itu lebih selamat dan lebih kita kata apa, lebih apa kita kata, dapat menyelamatkan iman kita dan juga dapat menjemput kehadiran malaikat rahmat yang akan masuk ke dalam rumah kita. Baik. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi kewujudan wali songo ni betul ke tidak Ustaz? Kenapa ada orang sangat percaya kepada wali songo ni? Siap ada simpan tali pinggang wali songo, katanya buat azimat. Baik, wali songo memang wujud, tetapi sejauh mana penisbatan ataupun penisbahan yang dinisbahkan kepada mereka berupa cerita-cerita yang kadang-kadang ada tokok tambah, kadang-kadang cerita yang ada khurafat dan sebagainya, itu yang perlu dipersoal dan dipertikaikan. Sebab itu kita dulu di Yayasan Ta'lim kita pernah buat satu program, Al-Fadil Ustaz Zainal Abidin tak salah, daripada Indonesia, yang mempunyai kajian khusus. Dia ada satu buku yang mengkaji khusus berkenaan dengan Wali Songo. Boleh rujuk, boleh cari balik atau boleh tanya dekat pihak admin Yayasan Ta'lim. Mungkin ada rakaman dia. Kita pernah buat dulu di Yayasan Ta'lim. Jadi boleh tengok balik macam mana pendirian ahli sunnah tentang berkenaan dengan Wali Songo ni. Kalau kita tengok balik, Wali Songo ni memang wujud. Cuma macam kita kata ni lah, macam kita kata kewujudan tentang sesuatu tokoh itu tidak menafikan ataupun apa sahaja yang dinisbahkan kepada sesuatu tokoh, seseorang tokoh dan individu, maka tak semuanya boleh kita pastikan kesahihannya. Dan tak menafikan ketidakwujudan tokoh tersebut. Contoh macam Wali Songo. Wali Songo memang wujud, memang ada. Cuma kewalian mereka yang digambarkan dengan pelik-pelik, dengan mereka ni kononnya bila mereka dah mati pun mereka masih lagi, roh mereka masih lagi buat sidang sidang parlimen di Masjid Agung Demak lah, macam-macam lagi. Setiap tahun mereka akan roh-roh mereka akan datang ke masjid itu yang karut-karut lah. Begitulah juga tali pinggang Wali Songo, azimat. Semua kadang-kadang ini adalah satu tokok tambahan ataupun kita kata bentuk eksploitasi untuk menggunakan nama Wali Songo untuk mendapat keuntungan dunia sedikit, untuk mendakwa sesuatu yang ajaib, sesuatu yang pelik. Ni ada kita kata kaitan dengan orang-orang yang kita kata orang-orang yang ada kepentingan yang tertentu. Kita tak boleh benarkan, kita kena apa maksudnya, kena pastikan kesahihannya. Maka sudah tentulah banyaknya itu adalah perkara-perkara yang tidak benar. Baik. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khair. Baik, Ustaz, azimat itu apa macam tangkal? Ya, azimat adalah sama macam tangkal. Azimat ni
kita kata penggunaan azimat ini maksudnya orang Melayu, mereka tak, orang Melayu dan Indonesia dan sebagainya, mereka takkan panggil tangkal itu sebagai tangkal. Kerana mereka tahu, kerana bila sebut tangkal ni dia negatif. Sebab itu mereka menukar dengan menggunakan istilah azimat. So azimat ni untuk menarik, menarik, kita kata bila sebut azimat ni dia macam menarik lah kan. Dia sesuatu yang macam berkuasa, power dan sebagainya. Sebab itu digunakan azimat. Padahal hukum dia sama saja. Hukum dia tangkal juga. Kerana dia digantungkan, dia disimpan dengan tujuan untuk mengelakkan kemudaratan dan sebagainya. Maka kalau kita tengok balik dia sama. Azimat ni tangkal lah. Azimat ni tangkal. Sedangkan hukumnya sama. Hukumnya adalah hukum tangkal, maka tidak boleh dipakai, tidak boleh digunakan. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menggantung tangkal, maka apa? Fala atammallahu lah. Maka Allah tak akan menyempurnakan kehidupannya, urusannya. Dan dalam sebahagian riwayat lain, faqad asyraka, dia telah mensyirikkan Allah. So tangkal ni adalah syirik, benda yang syirik. Sebab itu yang dilihat al-ibrah bil musammayat la bil asma. Kaedahnya kita tengok ibrah sesuatu tu, kita tengok pada hakikat sesuatu, bukan pada penamaan. Kalau nama dia tukarlah nama apa pun, arak tu dia bagi nama bir halal ke, air yang halal ke, apa benda ke, kalau hakikatnya dia adalah arak, maka tetap haram. Sama juga macam tangkal. Bagilah nama apa pun juga, azimat ke, geliga ke, batu geliga ke, kayu apa ke, hikmat ke, batu hikmat ke, apa benda ke, tetapi hukumnya tetap hukum tangkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ke satu sayap malaikat tutup separuh bumi? Baik, itu ada hadis yang kita dah bacakan sebelum ni, hadis yang sahih. Satu sayap malaikat itu bukan menutup separuh bumi, bahkan menutup satu ufuk, maksudnya timur dan barat. Timur dan barat, menutup timur dan barat. Separuh bumi bolehlah kita kata, tapi lafaz yang datang dia tak sebut nisful ard, dia tak sebut separuh bumi. Lafaz yang datang adalah menutup satu ufuk. Dalam sebahagian riwayat disebutkan timur dan barat. Bolehlah kita nak kata separuh bumi kan, tapi lafaz yang datang tak datang dengan separuh bumi, tapi datang satu ufuk, maksudnya timur dengan barat, menutup timur dengan barat. Macam mana, wallahu taala alam. Baik, macam mana dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana dengan budak muda selalu cakap dia tu power atau umat ni power. Sorry, mereka suka use word power. Example, dia tu power dan ubat power. Baik. Macam mana dengan orang yang suka cakap power ni? Ada pun tak faham sangat soalan ni. Daripada Anti Maimunah. Boleh tanya dekat WhatsApp ataupun mesej sana, mungkin boleh faham sikit. Tapi anda kurang faham budak muda yang selalu cakap dia tu power. Oh, yang sekarang ni macam-macam istilah yang digunakan. Ada yang gunakan istilah dia tu ada aura. So power lah, power, aura. So kalau kita kaji tentang istilah-istilah yang power ni, power ni, kuasa, aura dan sebagainya, aku nampak dia ni ada aura, power, gini. Sebenarnya di istilah ini dimomokkan ataupun digunakan oleh golongan-golongan batiniyah. Golongan yang kita kata menganggap bahawasanya setiap yang wujud ini mempunyai pengaruh atau mempunyai kuasa yang tertentu. Sebab bagi mereka batu pun ada power. Macam dulu yang Al-Arqam kan, mereka kata sedangkan sabun pun ada power. Kemudian mereka macam-macam power yang mereka guna, power ni Power Rangers lah, apa benda kan. Itu semua sebenarnya dia ada dia punya satu asal usul macam mana boleh datangnya istilah tersebut. Lebih baik kita tinggalkan benda tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik, insya-Allah kita berhenti setakat ini kerana kita dah habis waktu. Baik, semoga Allah SWT memberkati apa yang kita sampaikan. InsyaAllah kita bertemu pada kelas yang akan datang, mungkin tahun depan insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita dan juga memanjangkan usia kita untuk kita bertemu pada tahun depan, untuk kita meneruskan pengajian kita insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.